Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi sekarang saya nak buat satu live ringkas berdasarkan perkembangan terkini di Istana Negara. Jadi saya akan membawa perkembangan seterusnya dalam live berasingan petang nanti. Jadi ada satu persoalan yang telah ditanya kepada saya susulan live saya semalam yang anda boleh rujuk di Regi Jesse, Rita Udin, YouTube dan Facebook. Iaitu yang di-Pertuan Agong semalam telah menitahkan agar 30 MP Barisan Nasional datang menghadap Seri Paduka Baginda Tuanku. Jadi titah itu cukup jelas. Sekejap ya. Jadi titah itu cukup jelas. Ya, titah itu cukup jelas. Dan saya difahamkan tiba-tiba Barisan Nasional membuat satu mesyuarat Majlis Tertinggi Tergempar dan meminta pelanjutan masa daripada yang di-Pertuan Agong untuk pertemuan itu. Di sini sahaja saya ingin menegurlah Barisan Nasional. Kenapa takut MP-MP BN jumpa dengan Agong? Okey, tak apa. Jadi hari ini pula saya tidak lihat kenyataan rasmi dari Istana Negara yang memberi penangguhan itu. Tetapi yang hadir bertemu dengan yang di-Pertuan Agong adalah 3 individu dari BN sahaja, iaitu Zaid Amidi, seorang lagi MP dan seorang yang saya difahamkan bukan MP. Jadi ini sudah melanggar titah Agong. Ya, Agong nak bertemu 30 MP itu kerana Agong hendak melaksanakan satu proses penting dalam proses demokrasi bagi memilih Perdana Menteri ke-10. Kenapa Zahid takut dan menghalang MP-MP ini bertemu dengan Agong? Kenapa Zahid takut dan menghalang MP-MP melaksanakan tugas mereka sebagai ahli parlimen? Ya, saya dah beritahu semalam dalam live saya, sebab aku nak minta nak jumpa MP-MP ni adalah mudah. Sebab ada di kalangan MP-BN sudah tanda tangan surat akuan bersumpah sokong Muhyiddin. Jadi sekarang BN telah membuat satu resolusi ya semalam dalam satu mesyuarat bahawa mereka ingin kekal pembangkang. Jadi atas dasar itu BN yang membuat kenyataan kononnya surat akuan sekiranya ditandatangani sudah tidak sah. Itu bohong. Malangnya BN telah mengajukan memanjangkan keputusan ini kepada istana. Jadi timbul persoalan, timbul kekeliruan sama ada MP-MP ini benar-benar sokong Muhyiddin ke tidak. Menurut BN, menurut kepimpinan tinggi, dia bagi tahu istana MP-MP ini sudah bersetuju, maka mereka tidak sokong lagi. Ya, sesiapa dan ingin kekal dalam pembangkang. Tetapi ini tidak keluar daripada mulut MP-MP itu. Dan Perlembagaan Persekutuan dalam hal pelantikan Perdana Menteri tidak mengendahkan parti, tak sebut parti. Jadi bila yang di-Pertuan Agong ini menilai, dia tidak boleh merujuk sepenuhnya kepada kenyataan parti bagi pihak MP. Sebab itu Agong nak jumpa 30 MP, nak dengar satu persatu daripada mereka. Bukannya nak ambil bulat-bulat apa yang dikatakan oleh parti. Jadi sementara menunggu MP-MP ni sampai, semalam yang Pertuan Agong berkata Muhyiddin dan Anwar tidak ada majoriti. Sebab Agong tidak boleh lagi mempertimbangkan SD daripada BN selagi belum bertemu dengan MP-MP tu. Jadi kenapa Zahid takut nak benarkan? Sedangkan Zahid dan kepimpinan tinggi dah hantar mesej kepada istana, kononnya semua MP dah setuju dengan resolusi BN dan tidak akan sokong Muhyiddin ke Anwar ke, dia akan duduk dalam pembangkang. Jadi kalau itu adalah kebenaran, mengapa takut? Mengapa engkar titah Agong? Mengapa derhaka kepada Agong? Ya. Jadi atas dasar itulah sekarang yang di-Pertuan Agong mempunyai hak untuk mempertimbangkan atau memutuskan atas budi bicara tuanku sama ada boleh percaya mesej Barisan Nasional kepada istana semalam. Kononnya semua MP tak lagi sokong. Dan yang di-Pertuan Agong menurut budi bicaranya boleh sahaja sekiranya Seri Paduka Baginda Tuanku hendak, boleh terima SD yang ditandatangani sebagai sahih. Ya, boleh. Sekarang boleh. Jangan lupa pelantikan Perdana Menteri adalah menurut perlembagaan atas khidmat Seri Paduka Baginda Tuanku, ahli Dewan Rakyat yang mungkin mendapat majoriti sokongan. Jadi tidak semestinya ada majoriti sokongan, tapi mungkin mendapat majoriti sokongan. Jadi atas tingkah laku Zahid ni, atas ketakutan Zahid menghadapkan MP-MP ni, atas tindakan Zahid menghalang MP-MP ni daripada melaksanakan tugas
berperlembagaan mereka sebagai ahli Dewan Rakyat, maka tuanku boleh memutuskan berdasarkan budi bicaranya sekiranya tuanku ingin untuk menerima SD-SD daripada Barisan Nasional sebagai sahih. Jadi sebenarnya Zahid ni, pengingkaran dia, derhaka dia, boleh makan diri. Ya? So itulah penjelasan ringkas saya, sementara menunggu penjelasan penuh malam ini. Ya. Jadi sekarang ni anda perlu merujuk kepada kenyataan rasmi istana. Ya. Bukannya perang persepsi yang kini melibatkan juga media-media alternatif, ya, yang bukan mainstream, yang dilihat sedang memainkan propaganda pro Anwar. Hakikatnya is very simple. Agong minta jumpa MP nak dengar sendiri. Dan saya nak beritahu kepada MP-MP ni, mungkin Zahid takut anda berjumpa kerana berdasarkan Perlembagaan Persekutuan tidak ada sebut pembangkang. Jadi Zahid kata resolusi BN adalah Barisan Nasional kekal pembangkang. Tapi kau selak Perlembagaan Persekutuan, mana ada sebut pembangkang. Jadi kalau kau nak duduk pembangkang, itu hak kau. Itu tidak bermakna anda tidak boleh sokong seorang individu sebagai Perdana Menteri, sebab itu hak anda, berperlembagaan anda sebagai ahli parlimen. Dan sekiranya anda sokong seorang individu sebagai Perdana Menteri, anda tidak melanggar resolusi parti. Sebab resolusi parti, pertama sekali, nak duduk pembangkang, anda kekal boleh duduk pembangkang. Tidak bermakna anda bergelar pembangkang, anda tidak boleh sokong seorang individu jadi Perdana Menteri. Kedua, resolusi parti ini tidak ada kena-mengena dengan perlembagaan. Jadi MP-MP ni ada dua fungsi, satu sebagai wakil rakyat, satu sebagai ahli parti. Jadi dia tidak melanggar sebenarnya Perlembagaan Persekutuan dan resolusi parti. Dia boleh kekal dalam pembangkang, sokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, dan dia tidak akan melanggar Perlembagaan Persekutuan. Sebab Perlembagaan Persekutuan ni tak sebut pun pembangkang. Jadi sekiranya Zahid menggunakan alasan itu untuk memecat MP-MP ni daripada parti, Zahid tidak boleh mengarahkan mereka kosongkan kerusi parlimen. Sebab mereka tidak langgar perlembagaan dan tidak langgar sebenarnya resolusi parti. Mereka boleh mengaku kami tetap pembangkang, kami cuma sokong Muhyiddin. Jadi nampak sangat Zahid faham benda ni dan takut MP-MP ni jumpa Agong, dan telah ingkari Tita Agong. Kenapa takut? Kalau dah hantar mesej kepada istana, kononnya semua MP tak sokong sesiapa dan ingin duduk pembangkang, mengapa takut? Melainkan Zahid tipu istana. Itu penjelasan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.